Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas pada pagi ini, subjek Jawi, anak-anak satu saat akan sambung belajar tulisan bersambung menggunakan buku Jawi dan Khot tahun 1 seperti yang tertera di dalam gambar. Yang itu sebelum kita mulakan pelajaran kita, bacalah sama-sama dengan muallim Al-Fatihah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, insya-Allah kita buka muka surat 20. Hari ini kita akan selesaikan muka surat 20 dan muka surat 21. Pada muka surat 20, antum akan lihat bagaimana cara untuk menyambungkan huruf sin, shin, sad, dad dan mim. Untuk sin dan shin caranya sama. Jadi muallim akan terangkan, akan berikan contoh untuk huruf sin. Okey. Antum boleh lihat di sini bagaimana apabila huruf sin atau shin bersambung dan berada di hadapan perkataan sebagai huruf pertama. Sin hanya akan tinggal kepala sahaja dan ditambah satu ekor yang selari dengan kedudukan gigi dia. Yang ini hilang, tetapi ditambahkan ekor di sini. Nampak ni? Ini apabila sin berada pada huruf pertama. Kemudian apabila sin berada di tengah-tengah dalam tulisan bersambung, maka sin hanya tinggal gigi sahaja dan perlu ada gigi besar di sebelah kiri dan gigi besar di sebelah kanan untuk meletakkan huruf di hadapan dan di belakang huruf sin. Dan apabila sin berada di akhir sekali atau sebagai huruf terakhir di dalam satu-satu perkataan, maka huruf sin berada dalam keadaan yang sama dengan gigi dua yang besar dan satu ekor yang lebih besar. Gigi dua, satu ekor, tetapi ditambah dengan satu tangan di sini untuk meletakkan huruf yang berada sebelum sin. Dan apabila sin berada dalam satu-satu perkataan sebagai huruf terakhir yang tidak boleh bersambung dengan huruf yang di sebelah kanannya, maka huruf sin berada dalam keadaan yang sama. Okey, apa kehendak soalan di sini ialah soalan ingin antum salinkan dari bawah ni naik ke atas. Ini garisan pertama, ini garisan kedua. Ini garisan pertama, ini garisan kedua. Maka antum boleh lihat, kita tarik gigi sin 2, 1, 2. Kemudian satu lagi, sambung dengan alif. Kemudian ada ta di sini, sambung dengan waw. Salin dari bawah ni naik ke atas. Begitu juga dengan huruf shin. Dan antum, kehendak soalan ni antum perlu faham yang bawah ni dia nak naikkan ke atas, salin ke atas dengan kemas. Begitu juga dengan huruf sad. Tapi cara sad begini pula. Apabila sad berada di awal perkataan, kita ambil kepala sad saja. Dia punya ekor tak ada. Kita ada kepala sad tetapi kita perlu menambahkan satu gigi di sini. Huruf sad. Okey. Kemudian apabila sad berada di tengah-tengah perkataan, maka huruf sad ni kepalanya sama dan ditambah satu gigi dan ditambah satu tangan sebelah kanan sad. Apabila sad berada di hujung perkataan dan tidak bersambung, maka keadaan sad berada dalam yang sama, rupa yang sama. Okey, muallim bagi contoh, yang atas ni naik ke atas, yang bawah ni naik ke atas. Garisan pertama, garisan kedua. Garisan pertama, garisan kedua. Kita tarik dulu kepala sad. Okey, buat satu tambah satu tangan. Untuk dal, kita tulis dal. Kemudian qaf, ha,
Begitu caranya. Maka cara menulis sad dan dad adalah sama. Dan kehendak soalan, mereka mahukan antum salin yang bawah ni naik ke atas. Okey. Tulis dengan kemas dan cantik. Kemudian huruf mim. Bagaimana apabila mim bersambung dan berada paling depan? Asalnya mim begini, ya, kakinya ke bawah. Ataupun mim juga boleh jadi begini. Tapi apabila mim ini bersambung, dia menjadi lebih, rupa dia lebih sama macam mim yang satu lagi. Mim ni ada dua rupa, sama ada yang atas atau yang bawah. Apabila bersambung, rupa dia lebih kepada mirip yang atas ni. Ini rupa mim bersambung apabila berada di hadapan perkataan. Yang ni rupa mim apabila berada di tengah-tengah perkataan, di mana kita perlu letak tangan satu di belah kanan mim dan satu lagi tangan berada di belah kiri mim. Dan ini rupa mim apabila disambungkan dalam keadaan mim berada pada hujung perkataan sebagai huruf terakhir. Kita ada tangan mim di belah kanan. Dan ini adalah rupa mim apabila berada di hujung perkataan sebagai huruf terakhir dan tidak bersambung dengan huruf yang di sebelah kanannya. Okey, kehendak soalan, mereka mahukan antum salin yang bawah ini naik ke atas. Muallim bagi satu contoh, garisan pertama, garisan kedua. Garisan pertama, garisan kedua. Tarik kepala mim, turun tangannya. Kemudian tarik huruf alif dan lam, waw. Mim alif ma, lam waw lu, malu. Seterusnya kita lihat kepada huruf dal dan zal. Huruf dal dan zal adalah sama. Maka apabila dal berada paling depan, dal atau zal berada paling depan, rupanya sama, kerana ia tidak boleh bersambung dengan huruf yang berada di sebelah kirinya. Apabila dal atau zal berada di tengah-tengah, maka kita perlu tambahkan satu tangan di sebelah kanan dal. Dan antum perlu ingat formulanya untuk dal. Dal tidak boleh bersambung dengan huruf yang berada di sebelah kirinya. Dan ini adalah rupa dal apabila berada di akhir perkataan. Sama je. Kerana dal tidak boleh bersambung dengan huruf yang sebelah kiri. Bila berada di akhir perkataan dan tidak bersambung dengan huruf di sebelah kanannya, rupa dal kekal sama. Kehendak soalan, antum perlu salin dari bawah ni naik ke atas. Perlu salin dari bawah ni naik ke atas. Yang ni di sini, ni di sini, yang ni di sini. Yang ni kosong, kita biarkan kosong. Dash. Okey, yang ni naik ke atas, naik ke atas. Okey, dan ra pula. Ra bentuknya sama dengan zal. Yang ni zal, sebutannya nipis di hujung lidah. Yang ni zal, sebutannya tebal. Ra dan zal, ra dan zai rupanya sama. Apabila ra dan zai berada di depan perkataan, oleh kerana ia tidak boleh bersambung dengan huruf di sebelah kiri, maka rupanya sama. Apabila ra dan zai berada di dalam tengah-tengah perkataan, ia hanya boleh ada tangan di belah kanan. Di belah kiri memang tak ada. Sebab apa? Ra dan zai tidak boleh bersambung dengan huruf di sebelah kiri. Dan ini adalah rupa ra dan zai apabila berada di akhir perkataan. Rupanya sama. Dan ini adalah rupa ra dan zai apabila berada di hujung perkataan dan tidak bersambung dengan huruf di sebelah kanan. Kehendak soalan ialah antum salin yang bawah naik ke atas. Okey, salin yang bawah ni naik ke atas. Itu sahaja kehendak soalan. Yang ini dash bermakna antum tulis dash. Salin dengan kemas dan cantik. Muallim berikan satu contoh. Okey, garisan pertama, garisan kedua. Garisan pertama, garisan kedua. Zal, waw, zai dan waw. Okey, kemudian waw dan va. Waw dan va mempunyai bentuk yang sama. Apabila waw berada sebagai huruf pertama, maka rupa waw adalah begini. Kerana waw dan va tidak boleh bersambung dengan huruf yang berada di sebelah kiri. Waw,
ra, dal. Mereka adalah huruf-huruf yang tidak boleh bersambung dengan huruf yang berada di sebelah kiri. Maka apabila berada di hadapan, rupa mereka sama saja. Apabila berada di tengah, mereka hanya boleh bersambung dengan huruf yang berada di sebelah kanan mereka. Itu di sini. Dan perlu ditambahkan tangan di sini. Begitu juga apabila berada di hujung, ia hanya boleh bersambung dengan huruf yang di sebelah kanan. Maka ditambah tangan di belah kanan, waw atau va. Dan apabila berada di akhir perkataan dan tidak boleh bersambung dengan huruf yang di sebelah kanan, rupa waw dan va berada dalam keadaan yang sama. Apa kehendak soalan? Soalan hanya inginkan antum salin yang bawah ni naik ke atas. Yang bawah naik ke atas. Yang dash ni tulis dash. Itu saja. InsyaAllah muallim harap anak-anak dapat siapkan dengan cantik dan kemas dan mengikut seperti apa yang soalan kehendaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.